Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So memandangkan pada semester kali ini kita terdapat kekangan dari segi masa bagi memastikan untuk diadakan taklimat secara face to face ataupun live online, di mana semua staff available dalam satu masa. Jadi pada kali ini taklimat ini akan direkodkanlah agar memudahkan penyelia untuk refer semula sebarang makluman berkenaan dengan PSM 1 dan juga PSM 2. Dan sekiranya terdapat soalan, boleh diajukan terus kepada penelaras-penelaras bagi program masing-masing lah. So video ini akan disampaikan bagi menerangkan berkenaan dengan implementasi projek Sarjana Muda 1 dan Sarjana Muda 2, projek Sarjana Muda 1 dan projek Sarjana Muda 2 bagi semester 1 2023-2024 bagi Jabatan Kejuruteraan lah. So ini adalah senarai penelaras-penelaras yang terlibat untuk PSM 1 dan PSM 2. So kalau lihat di sini untuk PSM 1 bagi program BELG, untuk section 1 adalah penelaras adalah saya, dan untuk section 2 dan section 3 penelaras adalah Dr. Hendra. Bagi program BLM, section 1 penelaras adalah Dr. Tarmizi dan untuk section 2 adalah Dr. Harul Nizam. So ini bagi projek Sarjana Muda 1. Dan bagi projek Sarjana Muda 2, untuk program BLG dan juga BLM, penelaras yang terlibat adalah Dr. Auzani dan juga Dr. Syarin. Jadi sekiranya terdapat pertanyaan ataupun masalah yang ingin diajukan kepada berkenaan dengan PSM, so boleh hubungi terus penelaras-penelaras yang terlibat. So seterusnya ini adalah tarikh-tarikh penting yang perlu di-take note oleh supervisor dan juga pelajar lah. So ini adalah untuk PSM 1. So kalau lihat dekat sini pada minggu yang pertama, pada minggu lepas sepatutnya kita adakan taklimat PSM 1. So taklimat PSM 1 untuk pelajar telah diadakan pada hari Rabu lah, pada 11/10/2023. So ini telah diadakan. Dan pada minggu yang kedua, iaitu pada minggu yang sedang berjalan sekarang, supposedly pelajar perlu menghantar title registration form dan juga delegation form yang boleh di-download daripada ULearn PSM 1 dan juga perlu dihantar semula menerusi ULearn selewatnya pada 20/10/2023. Jadi ini pelajar telah dimaklumkan agar mengadakan pertemuan dengan supervisor lah, sebelum tarikh 20/10/2023 supaya agar form ini dapat dihantar tepat pada waktu. Dan seterusnya proses PSM akan berjalan seperti biasalah, dengan pemantauan penyelia daripada minggu kedua hingga ke minggu ke-11. Jadi minggu ke-11 ni pelajar dikendaki untuk menghantar draft progress report kepada penyelia. Jadi tarikh akhir yang dimaklumkan adalah pada 22 Disember 2023. Dan pada minggu yang ke-12 akan dijalankan seminar PSM 1 iaitu pada hari Rabu 27 Disember 2023. So dekat sini saya telah letak juga senarai borang-borang yang perlu dibawa sekali pada hari seminar oleh pelajar. Dan pada minggu yang ke-12 ini juga saya highlightkan tarikh akhir untuk pelajar tarik diri. So sekiranya selepas seminar dan penghantaran draft progress report didapati pelajar progres pelajar tidak mencukupi, jadi dinasihatkan untuk remind pelajar untuk drop subjek PSM pada 31/12/2023. So ini adalah tarikh akhir lah. Dan pada minggu ke-15 pelajar adalah dikendaki untuk menghantar finalized progress report kepada penyelia dan panel 1. Jadi pemarkahan untuk report PSM 1
perlu base pada report finalized progress report yang dihantar pada 19 bulan 1 2024. Dan pada minggu ke-17, tarikh akhir untuk panel dan juga penyelidik untuk mengisi markah di dalam secara online adalah pada 2 Februari 2024. Okay, so ini untuk PSM 1. Okay, so untuk pada semester ini juga kita ada beberapa pelajar yang terlibat dengan PSM 2. Jadi ini adalah tarikh-tarikh penting untuk PSM 2 lah. So by right pada student akan continue projek daripada PSM 1 dan pada minggu ke-12 pelajar perlu menghantar draft final report pada 29 Disember 2023 and then tarikh akhir tarikh diri ada pada 31/12/2023 dan pelajar perlu membuat correction kepada draft of final report. Tarikh akhir adalah pada 5 Januari 2024. So pada dan final report yang telah di-verify oleh supervisor perlu dihantar pada 12 Januari 2024 dan seminar akan dijalankan pada minggu ke-15 pada 17 Januari 2024 ini adalah 2024 ya, 17 Januari 2024. Akan dijalankan seminar PSM 2 dan dekat sini saya berikan deadline untuk claim pelajar pada 19 Januari 2024 dan ini adalah tarikh akhir untuk penyelia menghantar markah secara online pada 2 Februari 2024. Dan akhir sekali ini adalah untuk makluman pelajar lah berkenaan dengan tarikh untuk menghantar report akhir kepada jawatankuasa adalah pada 9 Februari 2024. Jadi kalau kita lihat dekat sini, beza antara PSM 1 dan PSM 2 adalah PSM 1 seminar dijalankan dahulu sebelum penghantaran finalized progress report. Jadi untuk seminar PSM 1 dia jalankan pada minggu ke-12 dan report perlu dihantar pada minggu yang ke-15. Beza dengan PSM 2, report perlu dihantar dulu iaitu pada 12 bulan 1 2024. Maksudnya pemakahan adalah datang daripada report yang dihantar pada tarikh ini dan kemudian barulah seminar dijalankan pada minggu ke-15. So ini adalah beza antara PSM 1 dan juga PSM 2. So saya sertakan di sini juga statistik bagi PSM 1 yang sedang berjalan sekarang. So untuk pada semester kali ini kita menerima sebanyak untuk BELG kita menerima lebih kurang 80 lebih tajuk, manakala untuk BLM kita menerima dalam 70 lebih tajuk. So untuk pecahan BELG dekat sini kita dapat lihat majoriti tajuk adalah dari bidang power system dan high voltage sebanyak 46%, diikuti oleh bidang power electronics dan machine drive, dan akhir sekali adalah bidang control instrumentation dan automation iaitu 26%. Dan kita ada juga pelajar BELG 3 orang yang mengambil PSM 1 untuk program separa masa. Dan statistik dekat sini untuk BLG pada semester kali ini minimum setiap supervisor akan ada minimum 1 orang pelajar dan maksimum 2 orang pelajar kerana intake pendaftaran PSM 1 pada kali ini adalah lebih rendah daripada tahun yang lepas. So manakala untuk program BLM 1 orang supervisor, minimum 1 orang pelajar dan maksimum 3 orang pelajar. Jadi seterusnya ini adalah pecahan types of project. So untuk program BLG, majoriti tajuk proposed title adalah tajuk simulation dan diikuti oleh simulation dan hardware. Manakala untuk program BLM, kita dapat lihat dekat sini majoriti tajuk adalah terdiri daripada simulation dan hardware, diikuti oleh simulation dan 70% hardware.
Dan untuk industrial based title kita dapat dekat sini untuk program BLG hanya 2% tajuk adalah datang daripada tajuk industri, manakala untuk program BLM 17% tajuk proposed title adalah daripada industri. Okey, so seterusnya saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan LO. LO bagi PSM 1 dan PSM 2. Jadi untuk PSM 1 kod Berku 4792 kita ada 4 LO. So LO yang pertama adalah conduct proper literature survey and identify the problems, objective and scope of project. LO 2 adalah select, plan and execute a proper methodology in problem solving. LO 3 present project proposal in written and oral format effectively, dan LO 4 adalah work systematically and commit to professional ethics. So basically untuk PSM 1 majoriti markah adalah datang daripada LO 1 dan juga LO 2. Jadi di mana untuk PSM 1 kita lebih fokus kepada research proposal, iaitu kita lebihkan untuk bahagian literature review dan juga metodologi. Okay, tapi kita masih ada juga pemakahan untuk preliminary result. Manakala untuk PSM 2 kita ada 7 LO. Okay. LO 1 identify, formulate, research literature and analyze problem. LO 2 adalah design solution based on engineering problem. LO 3 conduct investigation using research based knowledge and methods. LO 4 adalah apply ethical principles in project implementation. LO 5 adalah present the results. LO 6 apply reasoning, dan LO 7 adalah engage in independent and lifelong learning. So seterusnya ini adalah mapping untuk rubrik. Okay, mapping rubrik kepada LO, PO, WK, WP dan juga EA untuk rujukan penyelia. Okay, so kita dapat lihat dari sini untuk PSM 1 assessment PSM 1 kita ada markah daripada supervisor, markah daripada panel 1. So kedua-dua markah ini datang daripada report. Okey, manakala untuk bahagian yang ini panel 1 dan panel 2 ini adalah markah daripada seminar. Okey, so mapping untuk LO, PO, WK, WP, EA ni boleh dirujuk di dalam slide ini. So ini adalah untuk PSM 1 dan yang ini adalah untuk PSM 2. Okey, so kalau kita lihat untuk PSM 1, markah pecahan markah dia adalah 60-40. 60% markah datang daripada panel dan 40% datang daripada supervisor. Manakala untuk PSM 2, pecahan markah dia adalah 65% markah daripada panel dan 35% markah adalah daripada penyelia. So untuk rubrik, okay, untuk ini adalah sama seperti implementation sebelum-sebelum ni. So untuk PSM 1 kita ada supervisor evaluation form, panel evaluation form, seminar evaluation form. So kita ada 3 form, 3 rubrik, dan form-form ni, borang-borang ini boleh di-download di dalam link yang telah disediakan. Sama juga untuk PSM 2. Okay, kita ada tiga borang, iaitu supervisor evaluation form, panel evaluation form dan juga seminar evaluation form. Jadi saya telah sediakan link dekat sini lah, so boleh just klik terus. Okay, so ini adalah flowchart untuk PSM 1. Okay, so basically flow yang sama seperti important dates yang telah saya brief sebelum ni. Okay. So untuk detail perjalanan PSM 1 yang lebih detail, semua penilaian boleh rujuk pada FYP1 implementation flowchart di sini. Dan kita ada juga flowchart untuk PSM 2. Okay, so di-highlightkan dekat sini untuk bahagian untuk blok yang berwarna hijau adalah untuk tindakan pelajar, untuk blok berwarna kuning adalah untuk tindakan jawatan kuasa, dan untuk blok berwarna orange adalah untuk tindakan penyelia dan juga panel. So yang baru pada semester kali ini adalah berkenaan dengan AI Research Ethics Policy. Jadi sejak akhir-akhir ini kita dapati penggunaan AI dalam research amat berluasa. Jadi ada kebaikan dan juga keburukan. Okay, so kita
tidak menghalang penggunaan AI ni secara 100%, tapi kita cuba mengelakkan aplikasi AI ni digunakan bagi generate report 100% oleh pelajar. Jadi pada semester kali ini kita gunakan di mana kita panggil AI Research Ethics Policy. Jadi versi ini kita highlightkan di mana AI must be declared and clearly explained in report. Jadi pada kali ini kita akan perkenalkan satu AI declaration form di mana pelajar perlu mengisi dan menghantar bersama-sama dengan report masing-masing. So di dalam declaration form tersebut, pelajar perlu listkan aplikasi AI yang digunakan dan juga fungsi bagi setiap aplikasi yang digunakan. Okay. So di polisi ini juga ban on AI being treated as author of academic publication. Okay, so kita tak nak pelajar directly generate report directly menggunakan AI. Okay, then any use of AI must not breach plagiarism policy, and report must be the student's own and not present others' ideas, data, words or other material without adequate citation and transparent referencing. And students are accountable for the accuracy, integrity and originality of their report, including for any use of AI. So dekat sini, ini adalah pembaharuan yang dibuat pada semester ini. Students are required to submit their report with the AI declaration form, where any use of AI applications and its function must be listed in the declaration form and submit together with the FYP1 and also FYP2 report. Okay, so pada semester kali ini juga kita akan mula menggunakan sistem ETSIS, tapi sistem ETSIS ni hanya untuk PSM 2 sahajalah. Okay, so untuk PSM 1 kita masih belum menggunakan sistem ETSIS ni sebab ETSIS untuk report PSM 2. Jadi ETSIS ini dibangunkan adalah untuk manage dan juga menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan projek sarjana muda. Okay, objektifnya adalah to increase the efficiency of assessing the students' thesis through ETSIS, to increase the security of students' thesis, to maintain UTEM's information infrastructure which plays in UTEM's premise, to ease the information accessibility process in UTEM. So ETSIS ini akan digunakan sebagai platform untuk pelajar menghantar laporan PSM 2. Jadi kalau sebelum ni pelajar menghantar secara by email dan sebagainya. Jadi pada kali ini kita akan ada satu sistem di mana pelajar hanya perlu upload report PSM 2, dan setelah pelajar upload PSM 2 report tersebut, satu email akan dihantar kepada penyelia di mana as a reminder supaya penyelia menyemak report tersebut dan verify. Sekiranya report tersebut okey, so penyelia boleh direct verify di dalam sistem. Sekiranya report tersebut bermasalah dan perlu penambahbaikan, jadi penyelia boleh decline dan email akan direct send kepada pelajar di mana pelajar perlu membuat penambahbaikan. Okay, so sekiranya contohnya report tersebut telah disemak oleh penyelia dan semuanya up to the standard, okay, dan penyelia verify dan directly report tersebut akan dihantar kepada laman khidmah untuk semakan laman khidmah. Okay, so dekat sini saya letakkan juga link untuk manual sistem ETSIS. Okay. So pada taklimat kali ini saya tidak akan menerangkan secara detail lah berkenaan dengan sistem ETSIS. Kiranya diperlukan satu taklimat akan dijalankan khas lah berkenaan dengan penggunaan sistem ETSIS. Okay. Seterusnya adalah rules penyelia. Okay, so yang pertama adalah untuk track progress pelajar, okay, setiap minggu. Guide on project structure and also write up. Okay, bukan hanya dari segi project itself tapi juga dari segi report writing. Okay, to give unbiased assessment dan juga submit for plagiarism check. So untuk Turnitin ni kita
nasihatkan dilakukan oleh penyelia masing-masing. Okey. So maklumat-maklumat lain adalah untuk claim, untuk PSM, projek PSM, maksimum claim adalah RM200 dan semua untuk PSM 1 ni, semua purchases must be made in 2024. Sebab account akan ditutup pada akhir bulan Oktober. Jadi purchases perlu dilakukan pada tahun 2024 lah. Jadi receipt ni perlu pada tarikh tahun 2024. Jadi borang-borang untuk claim boleh di-download daripada link ini dan tapi sebelum pembelian dilakukan, kita galakkan pelajar untuk menyemak sama ada komponen tersebut available di store PSM lah. So list of components di store PSM dan juga guidelines untuk report PSM boleh dirujuk di link ini. So ini adalah reminder sekali lagi untuk pada week kedua, iaitu pada week yang sedang berlangsung sekarang. Pada hari Jumaat ini pelajar perlu menghantar title registration form dan juga declaration form. So perlu diadakan meeting lah bersama pelajar dalam minggu ini. Dan juga untuk sekiranya ada perubahan daripada segi title, pelajar perlu mengisi title amendment form dan perlu dihantar selewat-lewatnya pada minggu ke-8 ya. So semua borang-borang ini boleh di-download daripada uLearn dan submission juga adalah melalui uLearn. Dan kita akan continue untuk diadakan PSM 8 series bagi membantu pelajar dari segi penulisan literature review, metodologi, intro and abstract dan juga result and discussion. So ini akan dilakukan kepada pelajar dari semasa ke semasa. So itu sahaja untuk taklimat pada kali ini. So sekiranya terdapat persoalan berkenaan dengan perjalanan PSM 1 dan PSM 2, boleh rujuk kepada penyelia-penyelia yang terlibat. So untuk PSM 1 boleh rujuk kepada saya, untuk program BLG, untuk BLM boleh kontak Dr. Tamizi, dan untuk PSM 2 boleh menghubungi terus Dr. Auzani ataupun Dr. Syarin. So itu sahaja. Sekian, terima kasih.